Sebab itu kita ikut fatwa je. Fatwa kata halal, halal. Fatwa kata haram, haram lah kita buat. Dulu belangkas dulu, ulama-ulama Melayu kata haram. Telur belangkas je boleh makan. Tapi hari ni sekali dengan belangkas orang makan. Difatwakan oleh negeri sebagai halal. Kerana di mana telah disahkan oleh kajian pakar haiwan, bahwasanya dia binatang laut, bukan binatang dua alam. Itu disahkan oleh kajian. Dia binatang air, binatang laut, bukan binatang dua alam. Dia sama macam ketam, dia sama macam sotong, dia kurang begitulah. Maknanya binatang yang disembelih untuk memuja, untuk dia panggil binatang yang sembelih atas nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti sembelih dengan nama Allah. Sebab itu disunatkan baca bismillah. Kerana kita baca bismillah itu, kalau mazhab lain wajib. Mazhab Syafi'i baca bismillah itu adalah sunat. Menegaskan bahawa sembelihan itu tidak disembelih kerana selain Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa makannya kan darurat, sedang ia tidak mengingininya, dia tak nak makan, tapi dia terpaksa sebab tidak ada makanan lain, yang ada hanya makanan yang haram itu saja, dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan follow di sini dengan di buku sama. Di buku sama. Cuma di sini sebab dalam ni ada gambar, dalam buku tak ada gambar. Tu je. Gambar bukan tiap-tiap muka surat. Dia ada tempat-tempat yang ada gambar. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dua lah bila berlaku darurat. Yang pertama kata Allah di hujung ayat ini, khusus bagi situasi darurat ni, kata Allah, makanlah kerana Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, dia juga yang menjadikan manusia ni ada kalanya dalam keadaan susah, dalam keadaan terputus makanan dan sebagainya. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama kata Allah, dia tidak mengingini. Bukan maknanya, bukan dia mencari helah untuk makan. Dia memang tak nak tapi terpaksa. Itu satu. Yang kedua, wala adil, tidak melampau. Sebab itu ada dua kaedah yang para ulama kita simpulkan. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat mengharuskan yang dilarang. Itu satu. Yang kedua, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Setiap yang kita buat kerana darurat, hendaklah dengan kadar perlu saja. Ini mentang-mentang darurat, misalnya siap menambah lagi. Siap dia menambah lagi. Tak boleh. Kalau terpaksa minum arak kerana darurat, tidak ada minuman lain, setakat sikit saja, sementara membolehkan kita untuk mencari air yang lain. Sekadar itu saja. Tak boleh minum segelas, dua gelas. Minum kali pertama, oh sedap umpamanya, minum pula sikit lagi. Dia tak boleh. Dia tuqaddaru bi qadariha. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa yuhillahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dia, yakni Rasul SAW, menghalalkan, mana Rasul yang diutuskan kepada umat akhir zaman ini, dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang keji. Ini salah satu prinsip dalam Islam. Makan yang baik-baik saja, dan diharamkan al-khaba'is, yang keji. Yang diharamkan yang keji. Jadi sebab itu dalam fatwa dalam mazhab Syafi'i ini, haiwan dua alam, di antara alasan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kerana haiwan dua alam ini adalah khaba'is, keji. Tabiatnya makan bangkai. Dan begitu juga haiwan-haiwan yang disebut, yang di alim ulama, tabiat makan mereka ni tak elok, maka dia diistilahkan sebagai khaba'is, keji. Tak boleh orang Islam makan. Begitu juga tuan-tuan sekalian, nanti kita akan jumpa nanti satu tajuk nanti, makanan-makanan yang diharamkan oleh hadis. Di antaranya ialah al-jallalah. Apa makna al-jallalah? Iaitu haiwan yang diberi makan najis. Nabi mengharamkannya. Naha an Rasulillah an al-jallalah wa an albaniha. Rasulullah menegah kami, kata sahabat radhiyallahu anhum, daripada makan haiwan yang diberi makan najis, dan juga daripada minum susu dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini kita perhati tengok orang ternak ikan keli,
Dia bagi makan tak elok, benda tak elok. Kalau kita tahu tak boleh beli. Tapi kalau tak tahu, tawakal Allah. Buat macam mana dah tak tahu? Pergi dinat, takkan kita nak tanya kawan tu pula. Tanya dia pun tak tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, dia daripada makanan yang tak elok tu dia akan membentuk kepribadian kita. Jadi sebab itu orang Islam ni Allah Ta'ala mengajar kita untuk kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik saja, yang bersih, Dan apa yang syarak kata halal itu confirm baik. Apa yang syarak kata tidak halal itu memang confirm kata dia kotor, keji. Dan apa yang diisytiharkan oleh ulama pun bagi kita hukumnya sama juga. Ayat yang ketiga, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Qul, bagi menjawabnya katakan kepada mereka, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta yang baik-baik sahaja. Tidak boleh yang keji, yang tidak baik. Jadi selesai tuan-tuan sekalian. Yang lain itu semua huraian, tuan-tuan boleh rujuk balik dan ada huraian tadi. Pergi kepada tajuk yang kedua, makanan-makanan yang halal dalam Al-Quran. Ini memang confirm halal. Sebab Quran ini sebut. Yang pertama, haiwan-haiwan ternakan. Tapi tuan-tuan sekalian tulis itu. Dan tulis itu walaupun adalah huraian pada. Ternakan zaman Nabi saja. Dimaksudkan haiwan ternakan itu ialah ternakan pada zaman syarak dia panggil. Iaitu lembu, unta, lembu, kambing. Masuk lembu itu adalah kerbau. Masuk kambing itu biri-biri. Itu dimaksudkan ternakan. Karena istilah ternakan ini dia berkait bukan saja dengan masalah halal haram ni. Dia berkait dengan masalah akikah, dia akan berkait dengan masalah korban. Jadi bila timbul persoalan, apakah binatang yang sah dibuat akikah? Iaitu al-an'am, ternakan. Apakah haiwan yang sah dibuat korban? Pun jawapan sama, al-an'am, ternakan. Jadi istilah ternakan dalam Quran, dalam hadis, dia merujuk kepada unta, lembu, masuk dalamnya kerbau, dan juga kambing, masuk dalamnya biri-biri. Jadi unta, lembu, kambing, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, ini haiwan yang disebut sendiri oleh Allah bahwasanya halal. Tapi dia menjadi haram bila dia pergi makan najis. Jadi dia panggil haram itu timbul. Maknanya bukan asal, tapi apabila dia berlaku sebab diberi makan najis. Macam mana nak balik pada halal balik? Kena kurung dengan bagi makan makanan yang bersih dalam fasa yang tertentu sekira-kira dipanggil hilang kenajisan dia itu. Orang panggil apa dalam bahasa kita, kena tahap. Faham tahap? Kena tahap karantin. Itu bahasa canggih sikit. Karantin dalam berapa lama. Jadi sebab itu ada peternak yang bagus tuan-tuan sekalian. Bila dia ambil bekalan ikan keli, ikan dan sebagainya, dia letak dalam kolam dia dalam masa 3-4 hari supaya diluahkan, jadi balik bersih elok daging dia itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, peniaga yang amanah yang jujur ini bersama dengan para nabi, para syuhada di akhirat. Sebab kalau mereka tak jujur, mana masyarakat menjadi mangsa menikmati makanan-makanan yang tidak bersih. Itu yang pertama, haiwan ternakan. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya pada kamu, iaitu bagi orang yang berada dalam ihram, diharamkan oleh Allah untuk berburu walaupun binatang ternak. Yang tidak boleh berburu, walaupun yang nak diburu itu adalah kambing liar, kambing hutan ataupun lembu liar dan sebagainya. Oleh sebab kamu berada dalam ihram, kamu diharamkan. Selesai daripada ihram, idza halaltum, bila kamu dah bertahalul, fastadu, nak berburu-burulah. Jadi Allah Taala sendiri bersebut binatang ternak ni iaitu unta, lembu, kambing adalah dihalalkan. Okey, tuan-tuan sekalian, pergi pada haiwan laut. Yang kedua, haiwan laut.
Ini kita diskusi, bukan kita mengaji satu persatu. Kita diskusi bagi tuan-tuan dapat gambaran umum. Haiwan ternak tadi walaupun halal tapi mesti disyaratkan sembelihan. Sekarang ni haiwan laut. Haiwan laut halal dan tidak disyaratkan sembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyarah." Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Ya, mana binatang yang kamu tangkap, yang kamu mancing, itu mana buruan laut. Ya. Yang kamu tahan pukat, ya, kamu jala, ya. Menjala. Kau menjala. Sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya, dan juga bagi orang-orang dalam pelayaran. Orang dalam pelayaran, dia nak mancing dan sebagainya. Itu haiwan. Tuan-tuan tulis itu, laut dengan mana air. Dengan tentunya kata, Quran sebut laut saja, maknanya ikan ayam tawak tak boleh makan lah. Tidak. Laut maknanya air. Mana haiwan buruan laut, iaitu haiwan-haiwan yang tidak hidup melainkan dalam air. Dan dia bukan hidup di darat ataupun di air. Dia hidup dalam air saja. Sekira-kira kalau dikeluarkan daripada air, menjadilah ia itu seperti haiwan darat yang disembelih. Yang dia menanti kematian, dia panggil. Tapi kalau tuan-tuan angkat dia tak atas darat 3-4 hari pun relax, ya, itu haiwan dua alam. Haiwan dua alam, dia panggil. Ya, haiwan yang boleh hidup di darat juga di lautan, di dalam air. Dalam mazhab Syafi'i, haiwan dua alam haram. Haiwan dua alam hukumnya adalah haram. Sebab itu nanti kita akan tengok di hujung nanti fatwa apa alim ulama sebut begitu. Ketam yang hanya hidup dalam air halal. Tapi kalau ketam yang boleh hidup lama di atas darat, dikata ni ketam apa sekalian? Ketam angin, ketam pantai. Itu haram. Ya, nanti kita akan tengok di hujung. Itu kriteria itu memang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi haiwan yang halal, yang dikatakan haiwan air ini, dia bukan ikan saja. Ya, dia itu haiwan-haiwan yang mana dia hidup dalam air. Sotong, ketam, bahkan kalau ikut mazhab Syafi'i, walaupun rupa dia itu di bumi itu rupa haiwan haram. Babi laut contohnya, anjing laut. Tapi kalau dia memang hidup dalam air saja, hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal. Ya. Sekejap lagi kita tunjuk gambar lagi sampai. Ada insya-Allah. Ya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian faham, no? Itu dipanggil buruan laut ataupun haiwan laut ataupun haiwan air yang hidup hanya dalam air saja. Dia dijelaskan sendiri oleh syarak sebagai halal dan tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih. Bahkan kata mazhab Syafi'i makruh menyembelihnya. Makruh kita menyembelihnya. Kemudian yang ketiga, susu. Susu pun disebut oleh syarak. Yang dimaksudkan susu di sini adalah susu haiwan yang harus dimakan dagingnya. Ya, susu manusia dan juga susu haiwan yang halal dimakan dagingnya. Susu lembu, susu kambing. Adapun susu haiwan yang haram dimakan dagingnya, najis. Ikut mazhab Syafi'i najis. Contoh macam susu kucing. Ya, susu kucing. Jadi ini tak ada kena guna makanan lah, siapa duk minum susu kucing pula. Ya, tapi kita nak sebut najis. Jadi kalau kita yakin yang terkena pada baju kita itu adalah susu kucing, contohnya dia menyusu anak dia atas riba kita, kemudian jatuh, perempuan kena basuh baru boleh masuk sembahyang. Sebab hukumnya adalah najis. Bulu kucing pun sama. Duduk di kucing tak najis. Bila dia terpisah daripada kucing jadi najis. Dia panggil bangkai, dia panggil. Ya, bangkai. Apa yang terpisah daripada haiwan yang hidup, kata Nabi SAW hadis, apa yang terpisah daripada haiwan yang hidup, ketika dia masih hidup, yang terpisah itu adalah bangkai. Jadi bangkai dalam mazhab Syafi'i adalah najis. Bangkai dalam ikut fuqaha kita adalah najis. Tapi kalau taklah diperlu setiap kali tuan-tuan nak sembahyang nak kena beli kanta pula, tengok ada tak bulu kucing. Al-majhul kal ma'dum. Benda yang kita tak nampak itu dikira tidak ada.
Ya, Allah tidaklah memayahkan kita melebihi daripada kemampuan kita. Tapi kalau terang-terang kata nampak ada bulu kucing itu, kena buang, baru boleh masuk dalam solat. Ya, susu juga disebut dalam Quran. Bahkan di akhirat dalam syurga ada sungai susu. Kemudian air sedia maklum dan sedia anugerah Allah yang paling menilai, di antara yang paling menilai dalam alam ini. Kemudian itu 5 madu pun minuman yang halal yang disebut oleh syariat. Bahkan di dalam syurga pun ada sungai daripada madu. Madu ni ubat, syifaun. Sebab itu ketika Mi'raj, Nabi dihidangkan 3. Susu, madu dan juga arak. Arak Nabi tak tentu langsung. Madu Nabi minum sikit. Sebahagian sikit. Susu Nabi minum habis. Jadi sebab madu ni ubat. Ubat ni ambil ikut keperluan. Dalam mahal. Tuan-tuan ikut sedap je. Dia nak ikut duit lah. Jadi dia minum itu ikut dos. Ikut dia panggil keperluan. Yang susu dia makanan. Dia adalah makanan. Nabi sebut dalam hadis, ada makanan yang dia boleh ambil tempat makanan lain, tapi makanan lain tak boleh ambil tempat dia, iaitu susu, kata Nabi SAW. Kemudian sumber tumbuhan, haiwan, makanan daripada sumber tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran pun disebut oleh Allah dalam Quran. Itu makanan yang dihalalkan dalam Al-Quran. Kemudian masuk kita tajuk makanan halal dalam hadis. Tentu ada umpan nak tanya apa sebelum kita lanjutkan yang tadi. Ada kemuskilan boleh direct soalan. Okey, satu contoh orang tentang dia kata Allah kata haiwan-haiwan yang dipelihara pada Allah untuk dibuat korban lah. Ya, haiwan peliharaan. Ya. Itu contoh. Apa nama, kita berdasarkan kepada spesies lah, contoh. Contoh macam seladang. Seladang tu termasuk dalam lembu, tapi tak dipelihara. Kalau di Tibet, yok ni lembu hidup lah. Mana kata, mana itu masuk lembu lah kan? Ya, masuk lembu. Harus boleh buat korban. Boleh buat korban, walaupun dia liar. Tapi dia masuk dalam istilah binatang yang diternak. Sebab saya pernah tanya Ustaz, kita pusing. Kita dapat jawapan yang dia biasalah tentang Muslim. Ustaz ni dia bukan tahu semua lah kan. Dia cukup bidang masing-masing. Dia biasalah tu. Dan sama juga kambing liar. Dia tapi asalkan dia masuk dalam istilah dia panggil. Dalam istilah yang al-an'am. Dan ada yang masuk dalam istilah ternakan hari ini, tapi dia tak masuk dalam istilah ternakan dulu. Contoh macam ayam. Ayam ini dia masuk dalam ternakan. Ya, dia ternak. Tapi dia tak masuk dalam istilah al-an'am. Ya, di spesies dia panggil. Jenis itu tidak masuk dalam jenis ternakan pada zaman Nabi SAW. Ya, sebab itu ayam tidak boleh dibuat korban. Kijang pun tak boleh buat korban. Walaupun sama saiz dengan kambing. Kerana dia bukan kambing. Kalau orang tanya kita, apa Ustaz kijang tak boleh buat korban? Sebab dia bukan kambing. Itu jawapan dia. Syariat kata, kalau dia bukan lembu, sedia maklum lah. Nanti sebab lembu besar. Syariat kata, yang sah dibuat korban ialah al-an'am pada zaman Nabi. Iaitu unta, lembu dan juga kambing. Masuk kambing, biri-biri, masuk istilah lembu, adalah kerbau. Itu. Kalau kacukkan contohnya, kalau katalah kita panggil kacukkan. Seladang ni dulu dia panggil apa? Selembu. Seladang kacuk dengan lembu. Seladang dia dalam kategori apa? Seladang ni. Dia lembu. Maksudnya dia masuk ukur lembu lah. Katalah dia kacuk depan ke depan lah, katalah. Kambing boleh kacuk dengan lembu. Nak panggil apa? Kambing. Dia ambil hukum apa? Dia akan ambil hukum kambing. Dia ambil hukum yang bawah. Tak boleh bagi 7 lah. Tidak boleh bagi 7 lah kalau dia ambil hukum kambing. Jadi begitu. Tapi biasa wallahualam ke depan ni tak mustahil. Yang kata manusia dia boleh kacuk. Ya.
cara maksudnya kalau haiwan duduk dalam air, dia boleh hidup di darat. Kita tengok ketam padang kadang-kadang duduk merata atas jalan. Adakah dia ada tempoh masa, ada 3 hari ke, 2 hari ke, binatang tu memang binatang tu duduk dalam air saja. Dan dia duduk di darat tu lama mana kita nak kira dia haiwan air. Kalau mengikut yang anda tengok dalam ibarat para alim ulama, iaitu jika sekian dikeluar daripada air, dia menjadi seperti binatang yang disembelih. Istilah dia. Maknanya dia menunggu mati. Macam kita sembelih, lepas sembelih itu dia masih hidup tapi dia menunggu mati. Memang dia tak boleh hidup atas. Jadi begitulah. Kalau dia duduk atas darat ini boleh hidup sampai 2-3 hari. Biasa, itu 2 alam. Boleh. Jadi, ala kulli hal tuan-tuan sekalian, sebenarnya duduk parti-parti masalah ketam ni pun dia sukar untuk menentukan standard dia. Tapi sebab itu kita ikut fatwa lah. Fatwa kata halal, halal. Fatwa kata haram, haram lah kita pun. Dulu belangkah dulu, ulama-ulama Melayu kata haram. Telur belangkah je boleh makan. Tapi hari ni sekali dengan belangkah orang makan. Difatwakan oleh beberapa negeri sebagai halal. Kerana di mana telah disahkan oleh kajian pakar haiwan bahwasanya dia binatang laut, bukan binatang dua alam. Itu disahkan oleh kajian. Dia binatang air, binatang laut, bukan binatang dua alam. Dia sama macam ketam. Dia sama macam sotong. Dia faham begitulah. Nanti kita akan tengok di hujung ya. Okey, soalan ditutup, kita sambung baru dibuka balik sebenarnya ya. Kalau tidak nanti tak habis diskusi kita ni. Ya. Okey, makanan yang halal lah hadis. Yang pertama haiwan laut, menegaskan lagi Al-Quran tadi. Jadi kita tak nak ulang balik, tuan-tuan bersekalian. Tuan-tuan untuk perincian, tuan-tuan kena baca sendiri. Okey. Nah, ini nak tunjuk ni anjing laut. Ya. Ni anjing laut ya. Okay, yang ni kita baca tuan-tuan bersekalian supaya tuan-tuan jelas ya. Namun para ulama beza pendapat berkenaan dengan haiwan laut yang menyerupai rupa bentuk haiwan di darat seperti babi laut, kuda laut, anjing laut dan sebagainya, adakah ia halal atau tidak. Jika ianya halal, adakah wajib disembelih atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, babi laut tidak harus memakannya. Imam Abu Hanifah kata dia ambil hukum darat ya. Ini babi laut, nampak babi laut tu tu nampak macam babi tak? Ya. Dia duduk dalam laut ni. Kalau tuan-tuan search babi laut dalam internet tu, dia akan tengok dalam laut ni, ambil hadu darat, orang tak atas darat ni. Jadi Imam Abu Hanifah kata babi laut tidak harus dimakan, tidak harus kita makannya. Imam Abu Hanifah berdalilkan pada pengertian umum ayat Al-Quran yang melarang makan babi. Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i pendapat semua haiwan laut adalah harus, termasuk babi laut, dan tidak perlu disembelih untuk memakannya. Sama ada kuda laut, unta laut atau sebagainya. Kuda laut, kita seliau kuda laut. Ya? Jadi boleh makan, tak payah sembelih. Walaupun kuda atas muka bumi ni, atas darat tu nak makan kena sembelih dulu. Tapi yang laut tak payah sembelih. Mereka berdalilkan kepada ayat Quran tadi yang mengharuskan semua buruan laut, mana mengharuskannya tanpa perlu disembelih, dan juga haiwan, juga hadis tadi yang mengharuskan bangkai semua binatang laut. Mana bangkai iaitu binatang laut yang mati tanpa disembelih. Tuan-tuan tahan pukat, pergi angkat pukat, ikan dia mati. Tak ada masalah, boleh makan. Sebab binatang laut tidak perlu disembelih. Adapun pandangan Imam Malik, ia enggan memberi pandangan dalam masalah ini. Imam Malik dia tak mau komen. Dia sebab benda itu ada dua yang bertentangan, ada dua kontra. Tengok berdarat, babi haram. Tengok pada binatang laut pula, Allah Ta'ala seolah menyebutkan semua binatang laut ini halal. Jadi dia tak tahu nak tarjih makan dia tak tahu, maknanya dia tawakuf. Tapi Imam Syafi'i jelas bahwasanya selagi mana tidak memudaratkan, tidak memabukkan, maka hukumnya adalah halal.
Yang kedua haiwan ternak iaitu unta, lembu dan kambing. Ini dah jelaskan, cuma hadis datang menegaskan lagi, menyokong lagi. Yang ketiga, kuda. Ya, kuda. Jabir bin Abdullah menceritakan Nabi SAW pada hari Khaybar, hari perangan Khaybar, menegah kami dari makan daging keldai belaan. Jadi keldai ni dia terbahagi dua, halal, haram. Keldai belaan, keldai kampung, haram. Keldai liar, hutan, halal. Itu disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Dan sebagai ulama menfuraikan, Nabi mengharamkan keldai belaan kerana maslahat. Kalau semua makan keldai itu, nanti tak ada nak guna untuk pengangkutan. Sebab keldai ni dia memang digunakan untuk pengangkutan. Naik pun orang jangan naik. Keldai ni kuat tuan-tuan sekalian, dan dia tak erti bantah. Kalau tuan-tuan letak berapa 1000 kilo pun suruh dia tarik, dia akan tarik. Dia berjalan tu, lagi tuan dia tak suruh berhenti, dia tak berhenti. Lepas tu orang kata bodoh macam keldai. Mana dia macam seolah macam tak ada perasaan. Kadang-kadang kita tengok kesian kat keldai tu. Tuan dia memang press dia sungguh-sungguh. Ana pernah pindah barang banyak. Sampai orang Arab pun heran. Dia kata, kamu ni nak duduk sini selama lama ke? Dia kata, student. Dia tak tahu kat dalam kotak tu buku. Kesian kat keldai tu. Dia tarik juga. Kotlah dia nak berhenti, nak bantah, nak protes badak. Dia kena tarik. Itu keldai ni memang maslahat dia untuk pengangkutan. Walaupun dalam sirah kita tengok Nabi juga pernah menunggang keldai. Nabi menegah kami dari makan daging keldai belaan, namun membenarkan kami memakan daging kuda. Nabi benarkan kami makan daging kuda. Yang keempat, keldai liar. Keldai liar halal balik. Yang haram tadi keldai belaan. Abu Qatadah menceritakan beliau dan rakan-rakan radhiyallahu anhu. Beliau dan rakan-rakan pernah menyembelih seekor keldai liar dan makannya. Apabila dirujuk kepada baginda Nabi SAW, baginda bertanya, apakah masih ada bersama kamu suatu darinya? Abu Qatadah berkata, masih ada bersama kami kakinya. Lantas Nabi mengambil dan makannya. Arnab. Arnab pun halal. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, dia menangkap seekor arnab, lalu Abu Talhah menyembelihnya dan menghantar kepada Nabi bahagian pangkal pahanya dan baginda makannya. Sahih Al-Bukhari. Kita letaklah gambar arnab, tuan-tuan tahu dah, kenal dah arnab. Kita letak gambar-gambar yang tuan-tuan dan puan sekalian tertanya-tanya, apa dialah binatang ni. Dia kalau bagi binatang-binatang tak disebut dalam hadis ni, satu saja tuan kena tengok dia. Iaitu Nabi menyatakan, para sahabat menyatakan, Nabi menegah kami daripada makan haiwan yang bertaring. Selak mulut dia, tengok ada taring ke tak. Tak ada, insya-Allah, tawakal Allah, sembelih makan. Nanti kita akan jumpa nanti tajuk haiwan yang diharamkan oleh Nabi. Yang keenam, akus ni dia masuk kategori mana? Arnab juga. Kalau arnab maknanya boleh dimakan lah, halal dimakan. Pelanduk, tak ada hadis juga pelanduk. Tuan-tuan bisa tengok pelanduk. Okey Ustaz, sebab pelanduk ni tadi istilah dia Nabi melarang benda yang bertaring. Bertaring, siung. Ya. Tapi kalau kita pelanduk Ustaz, memang ada taring. Dia walaupun ada taring, tapi taring dia itu kata ulama taring yang tak kuat. Mana taring yang maknanya dia sebenarnya begini. Bertaring ni dia kalau mengikut dalam huraian para ulama, iaitu dia merujuk kepada haiwan maging. Dulu bahasa kami mengaji tentulah maging, iaitu makan daging. La ni dia bahasa lain. Bahasa apa lah? Carnivore. Dulu maging. Lagi apa istilah? Maserba, makan sebuah sawi. Maserba. Satu lagi ada istilah maun, makan daun. Tapi lah ni kena bahasa Inggeris. Apa salahnya kekal dengan bahasa Melayu tu kan? Istilah Melayu tu suka sungguh lah ambil bahasa Inggeris. Tak ada masalah pun tentang Muslim. Kebetulan mungkin dia nak selarikan dengan Inggeris tu,
Kerana anak kita nanti bila naik peringkat tinggi dia nak kena mana menguasai bahasa Inggeris kan. Sebab bertemu kita tak kuat, rujukan kita tak kuat. Beza Jepun ni dia dah pindah dah semua ilmu masuk dalam bahasa dia. Jadi dia tak peduli pun bahasa orang lain. Sifat kita ni pemindahan ilmu tu agak lambat. Itu menyebabkan kita terpaksa bergantung pada bahasa Inggeris lain. 6 dhab. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi bersama beberapa sahabatnya antara Sa'ad radhiyallahu anhu dibawa kepada mereka daging dhab. Seorang isteri baginda beritahu baginda, itu adalah daging dhab. Takut Nabi tak tahu, tak perasan. Isteri dia kata, ya Rasulullah, itu dhab tu. Baginda lantas berkata, makanlah, sesungguhnya ia halal, cuma ia bukan makanan kebiasaanku. Mana boleh makan? Itu dhab. Nak macam biawak ke tak? Itu dhab. Dia beza, dia macam biawak tapi dia beza. Dan dia tak boleh kena air. Dhab ni sensitif air. Kalau tuan-tuan nak pergi dia mati, tuan mandikan dia. Dia tu dhab. Ya, dan dia pun tak ada siung. Kan dia jenis haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ana sampai di Mesir, ada kawan-kawan dia tipu. Dia kata daging pati. Seminggu sampai duduk dengan abang-abang sini lama. Dia buat sup. Kita bertanya, ni sup apa ni? Sup burung pati. Habis cara makan apa semua baru dia habaq. Ni kata sup dhab. Tak apa, sedap rupanya tu. Dia dhab ni tuan-tuan sekalian, dia tu tak berharga. Selalu di pasar Arab sini pun, selalu mereka ambil hati dia tu yang berharga, empedu dia tu, hati tu yang mahal. Jadi dhab tu kan kena dia bagi saja aja. Daripada zaman dululah. Hati tu yang mahal, yang tu. Dia buat minyak kuat orang bagi. Orang lelaki tahulah, yang tu. Kemudian dubuk. Dubuk ni yang tak mau buat keluar gambar, sebab dubuk dalam yang kita tahu pada hari ini, dia haiwan pembangkai. Dia lebih keji daripada singa, daripada tu. Jadi ana yakin dubuk yang dimaksudkan hadis Nabi yang halal ini, dia dubuk lain pada tu. Sama juga dengan musang. Jangan tuan-tuan ingat baca dalam fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i musang halal. Dia kira nak makan musang lepas ni. Musang yang merujuk pada zaman Nabi itu di spesies musang yang ni. Dubuk. Ibnu Abi Ammar menceritakan, aku pernah bertanya Jabir, dubuk apakah ia buruan? Jadi dubuk lah kalau tengok hari ni, kalau tuan-tuan search dalam internet, dubuk ini adalah apa? HYEN, hyena. Itu dubuk. Tapi tengok dia tu dengan siungnya, dengan dia panggil itu bercanggah dengan kriteria Nabi sebut tadi. Jadi kita yakin dubuk yang dimaksudkan hadis ini ialah bukan dubuknya itu, bukan dubuk hari ini. Sebab masa dah lama, 1000 tahun lebih, tak mustahil dia boleh, nama tu boleh berubah. Jabir menjawab, ya. Aku bertanya lagi, boleh aku makannya? Jawab beliau, ya. Jabir ni sahabat Nabi. Apakah Nabi yang beritahunya kepada kamu bahwasanya dia harus dimakan? Jawabnya, ya. Jami' Tirmizi, kata Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Kemudian ayam. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Mana Nabi pernah makan daging ayam. Masuk dalam kategori ayam ialah angsa dan itik, kata ulama. Letak kaki di bawah fiqh al-muyassar. Belalang. Abdullah ubah bukan N, H. Abdullah bin Abi Aufa menceritakan, kami pernah menyertai peperangan bersama Nabi SAW sebanyak 7 atau 6 peperangan. Kami makan bersama baginda belalang. Ya. Dulu budak-budak dulu makan belalang bakar. Makan belalang. Kira pandai juga dari fiqh orang dulu. Budak-budak dulu. Tapi anak tak sempat makan. Tak sempat. Tahulah kawan-kawan makan. Tapi kita pun nak rasa juga, tapi tak ada siapa nak tolong bakar waktu tu. Zaman kanak-kanak dulu dimakan macam-macam. Tapi semua halal, insya-Allah. Makanan yang diharamkan oleh Al-Quran. Okey, selesai dah makanan yang halal, saya pindah pada makanan yang haram. Satu ya. Ya. Saya pernah terbaca
dalam mana dia kata kura-kura halal, tapi kura-kura dan spesies yang ada di Indonesia ni dia cuma makan buah zaitun. Tak silap itu. Cuma dia makan buah zaitun. Ya. Tapi kita masalah di tempat kita ni, kura-kura ni dia masuklah haiwan dua alam. Dua alam. Mungkin kura-kura di tempat dia tu, dia macam dhab tadi. Kita kalau biawak di tempat kita, dia boleh hidup dalam air, dia boleh hidup atas darat. Tapi dhab, dia tak boleh hidup layak. Dia haiwan darat saja. Dia beza spesies. Jadi mungkinlah kura-kura di Tunisia tu dimaksudkan itu ialah kura-kura yang mana dia tidak hidup dalam air, dia hanya hidup darat. Makanan-makanan yang diharamkan oleh Al-Quran, yang pertama bangkai, darah, daging babi dan diseru nama selain Allah. Ini mengulangi yang Quran sebut tadi, prinsip asas tadi. Yang kedua, bangkai, darah, daging babi dan diseru selain Allah. Kemudian diperincikan. Bangkai kita dah sebut dah. Maksud bangkai itu apa dia? Yang keduanya darah. Dan kita dah perincikan, darah yang diharamkan itu ialah yang terpisah daripada daging. Yang terperangkap dalam daging dimaafkan. Ya. Sama juga darah kambing kah, darah unta kah, darah ikan kah, hukumnya adalah najis. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, kalaulah basuh ikan tu, lepas basuh itu sama ada terus masuk dalam periuk ataupun tuan-tuan sejak dengan yang berjaring, berlubang, supaya darah itu boleh sejak turun bawah, yang kekal dalam ikan itu dimaafkan. Dan kalau tuan-tuan sejak dalam bekas yang tidak berjat dan tidak berlubang bawah tu, tuan-tuan tunggang sikit supaya darah itu terpisah. Nanti tuan-tuan angkat satu-satu ikan tu, jangan tuang sekali dengan dia panggil darah tu. Itu saja. Dan tidak sukar pun, ya. Darah. Yang ketiga, daging babi diperincikan, ya, semua termasuk tulang dia. Jangan tuan-tuan ingat kata Quran kata daging saja, tulang boleh. Tidak. Semua sekali yang ada pada babi itu hukumnya najis. Binatang-binatang disembelih tidak kerana Allah, yang termasuk untuk pemujaan dan sebagainya pun tak boleh kita makan, haram. Itu kategori pertama. Yang kedua, makanan yang beri mudarat pada tubuh. Makanan yang beri mudarat kepada tubuh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Dalam bahaya kebinasaan. Ya. Jadi sebab itu balik tuan-tuan sekalian pada masalah ketum dan biak. Ya. Asal-asalnya tuan-tuan sekalian dia bukan mudarat. Tapi dia mudarat itu apabila dicampur itu ini dan sebagainya. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian dia halal. Harus tidak masuk dalam mana-mana nas yang kata haram. Yang ini saja yang masuk, iaitu apabila dia memberi mudarat, bahaya. Bila dia berlaku campuran. Bagaimana anda pernah cerita beberapa kali tuan-tuan sekalian, dulu waktu kecil dulu ni budak-budak kecacingan. Di antara ubat yang paling baik, sebab kami sendiri pun zaman tu memang budak-budak dulu makan, duduk tengah main orang jual air kepai. Dan air kepai. Anak dan juga. Ya, mana buah dalam tangan begitu ya. Buah kat dengan tangan tu sekali sirak ke apa semua. Jadi tengah main tu, pemindahan daripada cacing daripada tanah tu masuk dalam perut. Kesedaran zaman tu memang masalah kecacingan, saya masih ingat lagi. Kesihatan turun, main bagi makan ubat cacing di kampung. Ya. Tapi orang tua-tua dulu ambil daun biak sikit saja. Ada sebelah rumah tu, wah tu, jiran sebelah tu. Tok suruh pergi ambil sikit, minta kat awak hang tahu kan. Dah hang minta kat awak hang sikit. Biak. Dia makan, dia ubus sikit je, dia pun minum dalam kopi. Kadang-kadang dia langgah dulu baru minum kopi, kadang-kadang dia campur dengan kopi. Takat tu saja buat ubat. Jadi bila makan biak tu tuan-tuan sekalian, sekali dengan datuk nenek moyang cacing habis semua. Akan terbit sekali. Mungkin dia pening awaknya ke apa, wallahualam. Jadi sikit je, satu serbuk tu sikit je makan. Orang hari ni tuan-tuan sekalian, satu periuk dia rebus,
Kami pekat lagi dia minum lena sehari. Yang hebatnya biak ni tuan-tuan berselian, bila nak suruh ada tukang buat rumah, kemudian ada staff dia seorang tu, tengok waktu lain dia aktif, tapi waktu pagi-pagi tu dia jadi lali gitu. Kita tanya, awak ada sakit? Awak sakit apa Ustaz? Tak kena lagi. Kena apa? Ustaz tunggu Ustaz lagi. Kena tu dia buat kerja sampai petang. Tak jumpa makan pun tak apa. Itu dia punya kesan dia. Kesan bahan yang mereka buat ni, ramuan ni, hebat tak hebat saintis Melayu ni, budak Melayu ni. Kesan dia, kalau nak lena, dia akan lena sampai sehari. Kalau dia nak buat kerja, dia boleh kerja sampai sehari. Tak jumpa makan pun tak apa. Dia jadi kuat. Tapi lama-lama tuan-tuan sekalian, dia akan jadi, maknanya, orang panggil apa? Collect. Dia collect terus. Itu bahaya tu. Kesan juga masa panjang dia tu. Jadi masalah dadah pun sama, masalah biak pun sama. Yang haram itu penyalahgunaan. Bukan dia tu sendiri yang haram. Yang haram tu penyalahgunaan. Beza dengan arak. Arak itu memang mabuk diciptakan untuk memabukkan. Maka dia haram sikit pun haram, banyak pun haram. Tak mabuk pun haram yang kata arak. Yang ketiga, diharam oleh syarak ialah makanan yang memabukkan. Makanan yang memabukkan atau minuman yang memabukkan diharamkan. Yang keempat, tuan-tuan berselian, makanan yang keji dan kotor. Yang ini kita akan perincikan. Apa yang ulama-ulama mazhab Syafi'i yang khususnya senaraikan dalam makanan yang keji dan kotor. Termasuk dalam makanan yang keji, tuan-tuan berselian ya. Tengok nota kaki di bawah tu Al-Muhazzab Imam Syarazi, ini mazhab Syafi'i, tokoh besar mazhab Syafi'i. Al-Majmu' Imam Nawawi, tokoh besar mazhab Syafi'i. Sebab tu dalam bab makanan ni, kadang-kadang dalam kitab-kitab yang lain tu ada suka bawa juga mazhab ni. Tapi dalam makanan ni kita ambil satu mazhab saja, kecuali sikit sangatlah ya. Sebab tak mau bagi tuan-tuan puan keliru. Kalau ikut mazhab Imam Malik, mazhab yang paling mudah dalam bab makanan mazhab Imam Malik. Tikus pun boleh makan. Imam Malik ni dia pegang semua apa yang ada dalam Quran. Yang tadi ni, babi, bangkai tu. Yang lain daripada itu, dia walaupun haram tapi tak sampai haram, makruh. Dia berhenti dekat makruh saja. Jadi sebab itu tikus boleh dan sebagainya, asal jangan mudarat saja. Jadi kerana itu di Indonesia dan Muslim ada sate tikus, sate anjing. Anjing haram. Jadi tuan-tuan berselian mazhab Syafi'i. Kita fokus mazhab Syafi'i. Jadi yang masuk dalam istilah keji dan juga kotor dalam mazhab Syafi'i, haiwan yang dianggap najis oleh syarak, itu confirm. Ya, setiap yang itu anjing dan babi. Yang kedua, haiwan yang diharamkan syarak itu yang makan. Haiwan yang diharamkan syarak makannya itu yang bertaring. Ini gambar ni. Tengok ya, bertaring. Itu apa tu? Serigala, anjing, kucing, itu semua bertaring. Maka oleh sebab syarak kata haram, maka dia adalah kotor dan keji. Dan juga burung yang berkuku mencakar, kerana kebiasaan mereka makan bangkai. Kebiasaan dia panggil haiwan yang bertaring dan juga berkuku. Ini contoh ni tu. Kuku berulang. Mana sinonim dengan haiwan yang ada kuku macam tu pembangkai dia panggil. Makan bangkai mengoyak. Beza dengan burung ciak dan sebagainya, dia ada kuku juga, tapi dia tidak makan dengan kuku dia. Haiwan dua alam ni dalam mazhab Syafi'i. Masuklah istilah keji dan kotor. Haiwan dua alam seperti kata, ular, buaya dan sebagainya. Haiwan-haiwan kecil yang merangkak melata di atas tanah seperti kala, kumbang, cicak, laba-laba, mengkaung, cacing, ulat, lintah, lipan dan sebagainya. Dulu waktu Ana pergi ke Kemboja, pergi yang bukan yang baru ni, Ana pergi Kemboja 3-4 kali dah. Kali pertama Ana pergi Kemboja, nak pergi kampung Cham, orang Melayu tu, jauh naik van. Waktu tu driver orang sana lah, orang Buza. Dia berhenti di RNR dia beli macam-macam, laba-laba goreng dia beli, mengkarung goreng dia beli, apa macam-macam dia letak sebelah, dia semawar kita. Makanlah dia kata. Dia mungkin tak tahu kata orang Islam tak boleh makan gitu. Dia makan sedap gitu Muslim. Bunyi kerung-kerang. Yang kita ni
Hampir nak terkeluar semua dalam badan, dalam perut. Dah lah dengan lapar waktu tu. Cukup susah nak berhenti. Berhenti pun kita tak makan. Dan dipesan oleh orang sana, dia kata, Ustaz, semua yang mana kita lalu ni tak boleh makan. Nanti kita akan makan di restoran yang kita berhenti nanti. Tapi alhamdulillah, oleh sebab Nabi dah lama dah tuan-tuan sekalian, 10 tahun lebih waktu tu. Tapi bila pelancong Melayu banyak masuk di sana, dan banyaklah sekarang ni kita tengok kedai-kedai yang halal. Boleh dikatakan setiap berhenti tu ada kedai orang Islam kita yang buka ni. Jadi kita tak boleh makan lah tuan sekalian. Serangga-serangga seperti semut, lalat, cengkerik, lipas, lebah, nyamuk, tebuan dan sebagainya. Haiwan-haiwan yang dilihat keji oleh masyarakat Arab pada zaman Nabi, pada musim subur. Itu kaedah dipakai juga oleh mazhab Syafi'i. Ya. Sama juga. Tak boleh makan. Ya, anak tebuan. Boleh buat umpan ikan tak apalah. Tapi tuan-tuan jangan makan goreng pula. Tak boleh, hukumnya haram. Ya, anak lebah pun sama. Madu lebah boleh. Anak lebah tak boleh. Ya. Kalau tengok tak boleh lah. Ya. Ya. Kalau sarung, kalau ni tak apalah. Dia panggil sarang tebuan, sarang apa? Sarang tebuan tak nak makan. Sarang lebah. Ya. Ya. Ulat pokok pun tak boleh makan. Kita tahulah orang asli duk makan tu ulat yang terbit daripada sagu. Memang sedap makan-makan, kita tengok. Dia ramai, dia picit-picit macam sambal tuan-tuan belacan tu picit tu. Ya. Tak lagi tuan-tuan nak makan tengah hidup terbayang. Tak lagi ya. Tidak boleh, haram. Keji, dia masuk dalam khabais, makanan yang keji. Benda-benda yang dianggap najis oleh syarak seperti bangkai, darah, susu haiwan yang haram dagingnya, air kencing dan sebagainya, haram. Makanan yang bercampur najis, ini tuan-tuan sekalian, makan yang campur najis seperti susu, cuka, masakan dan sebagainya yang dijatuhi najis ke dalamnya pun haram. Dia ada hadis yang khusus yang Nabi SAW, nanti kita akan jumpa, tak perlu baca sekarang, nanti kita akan jumpa selepas ini. Benda-benda yang dianggap kotor, sekalipun suci, tapi dia anggap keji dan kotor pun haram. Sekalipun dia suci menurut syarak, tapi dia dianggap kotor. Contohnya, peluh, hingus, dahak, air mani, air mata dan sebagainya dari orang lain. Hak kediri tak apa. Namun para ulama memperincikan, jika kotornya itu asli, maka haram makannya atau minumnya seperti hingus, dahak dan peluh. Ini bukan najis. Kalau peluh najis, tuan-tuan bersekalian, jenuh kita. Setiap dia nak sembahyang, kena basuh. Ya. Dahak pun sama, hingus pun sama. Duduk tengah sembahyang subuh, sok-seng. Hak kediri tak apa. Mana hak orang lain haram. Ya, kerana dia masuk dalam kotor, bukan najis. Dia masuk dalam kotor. Tapi jika keji yang tidak asli dipandang oleh kotor oleh sebahagian orang, yakni disebabkan hal yang baru, tidak haram makannya atau minumnya, tapi makruh seperti air masuk tangan, belacan, bekasam. Ini bukan sebut dan selian, makruh. Ini disebut dalam kitab lab 38, tengok rujukan 38, Sabil Al-Muhtadi, Syekh Arsyad Al-Banjari dia sebut. Bekasam dengan belacan tu makruh. Wallahu a'lam. Yang ni sedap makan, belacan yang bekasam. Tapi bukanlah haram, tapi dia makruh. Ya. Maksudnya asal kita tak nampak dia sebagai kotor. Dia masa biasa, mana halal lah. Dia tak makruh insya-Allah. Tapi tak tahu sebab apa, kita pun tak nampak belacan yang bekasam ni sebagai, cuma dia busuk saja. Dia busuk. Wallahu a'lam. Tapi dalam kitab tu sebut begitulah, Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama Aceh. Dia kata makruh. Mungkin zaman dia begitulah. Lama-lama orang tak nampak makruh lagi dan sedap rupanya. Macam cencaluk, tempoyak,
nak bodu. Kadang-kadang ulat ada meniti tu. Tuan-tuan sekalian, bukan saja ada dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Arab pun ada makanan yang busuk begitu. Lagi busuk lagi sedap. Orang Melayu mula-mula tak makan, tak apalah. Dia kata apalah busuk dengan kodai apa semua. Lepas dia makan, dia lebih daripada Arab lagi. Ada satu jenis susu tu. Ada di nak pasar di Asafirah dulu ni. Duduk dalam bekas dia tu. Dia panggil keju lama. Dia panggil Jumnah Adim. Tak tahu lah berapa lama. Sedang berselian bau dia tu boleh tahan. Keju tu. Keju masam dia tu. Nampak sebiji macam tuan-tuan tengok ayak seluk, ayak acak tu. Dengan bau dan sebagainya. Tapi bila kena roti, dia makan dengan roti. Kita makan sekali, menambah lepas tu. Dia punya, orang panggil apa, kesedapan dia tu. Dia macam hari inilah kita tengok. Kasam, dia panggil makanan-makanan busuk. Dia panggil, busuk orang panggil. Busuk tapi sedap. Okey, tuan-tuan sekalian, itu selesai. Sekarang kita masuk makanan-makanan yang diharamkan oleh hadis. Yang pertama, binatang yang bertaring dan burung yang berkuku mencakar. Nabi SAW bersabda, bukan Nabi bersabda, para sahabat menceritakan, Rasulullah melarang memakan haiwan buas yang bertaring dan burung-burung berkuku mencakar. Maksud binatang buas bertaring ialah dari jenis yang mempunyai taring yang kuat, yang digunakan untuk memburu, menekam dan membunuh mangsanya. Ini sebab tu kita kera tak boleh makan monyet, sebab dia bertaring. Kuat taring dia tu, tengok tuan sekalian. Dia kalau dia serang kita, dia mesti pasti dia akan guna taring dia tu. Tu. Jika sekiranya taring adalah lemah yang tidak sampai tahap digunakan untuk memburu dan membunuh mangsa dengannya, maka tidak diharamkan makannya. Seperti ad-dhub, sejenis serigala, dan juga sa'lab, sejenis musang. Ada tuan-tuan sekalian, musang orang Arab dia makan. Tapi kita ni musang apa gamaknya tuan-tuan sekalian? Musang ni pun bertaring juga kan. Musang ada taring. Maksud burung yang berkuku mencakar ialah burung yang dari jenis yang punya kuku yang kuat, yang digunakan untuk menerkam dan mencederakan mangsanya, iaitu burung-burung pemangsa seperti burung nasar, herring. Tuan-tuan tengok tu lah, gambar dia tu. Ini contoh yang diberikan oleh ulama. Tu burung botak, dia makan bangkai. Burung ni dipanggil dalam bahasa nasar. Burung helang dan yang sebangsa dengannya. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali ni sebenarnya masuk dalam spesies burung helang dan sebagainya. Pengharaman binatang-binatang buah di atas dan juga burung-burung yang memiliki kuku mencengkam adalah kerana menjadi kebiasaan mereka memakan bangkai yang busuk kerana tabiat memburu dan membunuh mangsa yang ada pada mereka, sehingga dengan sebab itu tergolonglah mereka dalam kelompok haiwan yang keji dan kotor. Jadi tuan-tuan masuk lautan nak tengok boleh makan tidak haiwan tu. Nak kata lembu pun tak, bukan lembu, nak kata kambing bukan kambing. Tuan-tuan tangkap, tengok. Ada, kalau ada taring bersiul, maka tidak boleh dimakan. Jadi sebab itu dia panggil macam landak, dia panggil landak. Landak halal makan. Landak. Sabit dengan hadis Nabi SAW landak. Cuma tak ada dalam kitab ini. Yang tak ada dalam kitab ini mungkin dia panggil terjatuh lah. Nanti insyaAllah kalau keluaran akan datang tu nak kena masukkan landak itu. Memang ada dalam hadis Nabi. Lagi tuan-tuan sekalian, macam pelanduk, itu tidak adalah hadis, tapi halal dimakan. Lagi apa lagi tuan-tuan sekalian, yang biasa orang berburu. Tenggiling ni tidak adalah hadis, tidak ada, tapi sifat dia macam mana? Ada siung, ada ni. Tak ada. Ya. Dia yang penting sekarang ni dia ada siung atau tidak. Dia ada. Ya. Dekan tak tahu, tak pernah jumpa. Dekan ni apa? Dia dapat anak dia tidur bulu, dia tikus, dia tikus, dia makan bulu, dia makan bulu. Ya, kalau dia jenis bertaring tuan-tuan sekalian, haram lah. Ataupun binatang yang keji, nampak keji. Kemudian yang kedua, haiwan-haiwan yang jahat. Ini pun haram dimakan juga.
5 haiwan jahat kata Nabi SAW yang hendaklah dibunuh di tanah halal atau tanah haram, iaitu kalajengking, burung helang, gagak, tikus dan anjing buas. Okay, jadi kalau mana-mana spesies tikus diharamkan sebab Nabi sendiri sebut. Kata ulama dalam kaedah mazhab Syafi'i, mana-mana haiwan yang disuruh oleh Nabi dibunuh, maka haiwan itu adalah haiwan haram dimakan. Kalau tidak, Nabi akan suruh sembelih saja. Jadi kalau jengking tuan-tuan pun tahu, burung helang pun kita tahu, gagak pun kita tahu, tikus pun tahu, anjing buas pun kita tahu. Okey ya, tuan-tuan sekaliannya, itu contoh tu. Dalam hadis dia tak sebut burung helang, dia sebut hadah. Ini tuan-tuan sekalian ya, dia macam burung helang lah, dia spesies. Pokoknya burung helang ni spesiesnya cukup banyak. Nah, ada yang namanya nas, ada yang namanya dia panggil hadah, ada namanya albas, itu spesies. Tapi burung helang cuma dia keluarga berbeza-beza. Ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis tu, hadah tu. Kemudian ini gagak tuan sekalian. Dalam hadis tuan sekalian, Nabi sebut al-ghurab, al-abqa. Kata ulama, ghurab al-abqa iaitu sejenis gagak yang ada putih. Sebab di sana dalam kitab mazhab Syafi'i ada dipanggil al-ghurab az-zira'i. Ya, burung gagak bendang halal. Yang gagak bendang kata Imam mazhab Syafi'i kata halal. Dia masuk dalam kategori burung yang bukan pembangkai. Burung yang makan padi dan sebagainya. Ana rasa mungkin tempat kita ada, tapi kita tak panggil gagak. Kita panggil nama lain. Ya, nama lain dipanggil. Nanti kita akan tengok khas di ujung sekali burung-burung yang halal, burung-burung yang haram. Jadi ala kulihat tuan-tuan sekalian, tengok kepada huraian para ulama, burung-burung yang haram ialah burung pembangkai yang makan bangkai. Kemudian berikutnya tuan-tuan sekalian yang diharamkan oleh hadis juga binatang yang dilarang dibunuh. Nabi larang membunuhnya pun haram dimakan. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah menegah membunuh 4 jenis binatang, iaitu semut. Yang Nabi tak bagi bunuh, semut. Kemudian lebah pun Nabi tak bagi bunuh. Sebab itu lebah tak boleh kita makan dia. Burung hudhud minum madu saja, jangan bunuh dia. Sebab itu dulu memang orang bunuh, orang bakar sarang lebah, tapi lah dia asap saja. Dia asapkan, ambil madu saja. Burung hudhud dan burung suradi. Burung hudhud dan tuan-tuan ni burung hudhud ni. Nampak tak? Burung hudhud ya. Ni hudhud. Cantik kan burung dia kan? Burung hudhud. Ni burung suradi. Haram dimakan juga. Burung apa tuan-tuan? Suradi. Ya. Tuan-tuan parti tengok tikus tu. Mana dia ni besar juga ni, burung ni. Nampak dalam gambar macam kecil. Tapi kalau tengok tikus tu, dia ni, semua gambar, tuan-tuan sekalian, semua gambar sama. Dia bunuh binatang, dia akan pergi cucuk di duri. Dia jadi macam makanan simpanan dia lah. Dia cucuk di duri. Kadang dia makan juga burung lain. Burung ciak, burung lain jadi mangsa dia juga. Dia akan cucuk di mana-mana duri, dia akan cucuk situ. Ni burung ni, suradi. Jadi tabiat dia pun tabiat yang dipanggil tabiat pembangkai. Ya. Okey, dan sekalian lagi kalau kedai belaan, kita dah jumpa tadi, kedai belaan pun haram dimakan. Kedai liar boleh dimakan. Baral tidak boleh dimakan sebab dia kacukkan kedai dengan kuda. Iza ijtama' al-halal wal haram ghulibal haram. Bila bercampur yang halal dan yang haram, maka menang yang haram. Nah, kedai tidak boleh dimakan. Campur dengan kuda boleh dimakan. Jadi daging jadi baral. Kedai campur kuda tu, kacukkan dua tu menjadi baral, maka dia haram dimakan dan bahkan sabit dengan hadis Nabi SAW. Baral ni. Kita cerita lah tentang Muslim sebab tempat kita bukan ada. Macam
zakat, mengaji zakat baru ni lah. Bila mengaji ikut Sahih Bukhari tu panjang dah cerita pasal zakat. Zakat unta lah khususnya. Tapi kita mengaji jugalah sebab ilmu. Sama juga baral ni bukan ada di Malaysia ni. Ini gambar baral. Ini gambar baral. Ya, dia nak macam kuda pun ada. Nak makan kaldai pun ada. Kadang-kadang kalau cerita Piramli tu baral. Ya. Oh, tuan-tuan tak nampak tulisan lah. Okey, kucing. Rasulullah menegah dari makan kucing dan makan hasil jualannya. Kalau ikut hadis ni, kucing tak boleh jual. Jenuh tuan-tuan sekalian. Kalau ikut hadis ni, hadis sahih. Kucing ni tak boleh makan hasil jualannya. Jadi sebab itu, para ulama' membukalah jalan. Iaitu kita ambil upah saja. Ambil upah bukan jual. Dia panggil ambil upah untuk bela dan sebagainya. Lepas tu kita ambil upah, atas upah. Bukan atas kita jual dia tu. Atas upah kita bela, kita cari dan sebagainya itu. Ya. Sama macam menjual tahi ayam, menjual najis sebagainya, ikut fatwa dalam mazhab Syafi'i pun tidak harus. Jadi maknanya kita ambil sebagai upah, dia panggil. Kos untuk kita bawa, kos untuk kita premi dan sebagainya. Bukan atas jualan, atas upah. Upah kau, contoh macam kita bayar orang nak kau tai lembu, tai kambing tu, kita bayar dia, tu kita jual itu. Upah kita ambil atas upah, bukan atas dia panggil jualan. Tapi kalau mazhab Hanafi, maksud Nabi itu mengharamkan jual najis itu kerana tidak ada manfaat. Dia tengok di situ. Jadi kalau tiba satu masa najis itu memberi manfaat, maka bolehlah. Ya. Jadi zaman dulu memang mereka tak, najis itu tidak ada manfaat. Tapi zaman hari ini najis itu sudah ada manfaat, iaitu untuk tanam-tanaman. Sama juga lintah, tuan-tuan sekalian. Lintah haram makan. Tapi kalau dah dipanggil buat ubat, contoh di mana ada dipanggil boleh di ubat-ubat luaran sebagai contoh, bolehlah. Ya, boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau nak makan tak boleh. Hukumnya adalah haram. Kemudian makanan yang bercampur najis. Seekor tikus terjatuh dalam minyak sapi lalu mati di dalamnya. Apabila dirujuk kepada Nabi SAW, ditanya kepada Nabi, maka baginda SAW menjawab, buanglah tikus itu dan kawasan di sekelilingnya dan makanlah yang selebihnya. Jadi kita fahamlah maknanya keju ni sapi beku, baru buang. Tapi kalau cair, kata ulama, kesemua sekali najis. Kalau cair, kesemua sekali adalah najis. Jalalah, ini yang kita sebut tadi, haiwan yang makan najis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menegah memakan binatang jalalah dan minum susunya. Ya. Jalalah ialah haiwan yang kebanyakan makanannya terdiri daripada kotoran. Kebanyakan. Maknanya aghlabiah, majoriti makan. Tapi kalau ayam tu sakat makan patuk-patuk begitu macam orang dulu lah. Zaman tak ada tandas dulu ni. Kan? Budak-budak berak di luar dulu. Tak ada nak ni, kadang-kadang sekali dengan budak tu lah. Ayam yang komun siap dah. Itu dia sekali-sekala, tidak ambil aktibar. Ya, ini memang dibagi makan najis. Macam orang zaman hari ni, tuan-tuan bersudah. Ternakan ikan keli dan sebagainya, memang dibagi makan najis. Mana babi yang mati di kandang tu, yang tak digunakan tu, maka tak akan lupuskan. Maka akan jual pada penternak-penternak. Sebab itu bila kering kolam tu, boleh tengok macam-macam jenis bangkai dalam tu. Ikan keli. Kemudian ayam-ayam yang mati, tuan-tuan bersekalian, mana diletakkan satu, macam kita kata apa, para letak situ, kemudian dia berulat, ulat tu jatuh dalam kolam itu, dibagi makan kepada ikan keli. Sebab itu dia panggil ikan hari ni dia busuk. Bila kita kadang-kadang sengah ikan tu, bila dimasak tu dia, orang kata apa, cepat basi, tak macam dulu. Dia aroma dia pun tak elok dan sebagainya. Jadi kerana itu kita nasihatkan peniaga-peniaga ni, carilah benda yang baik untuk dijual kepada orang Muslim. Kemudian
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada ulama yang strict. Ada ulama, memang ada ustaz yang ulama yang fatwa strict. Nabi larang pun kata. Jadi buat umpan pun tak boleh. Ya, tak boleh. Tapi beginilah tuan-tuan sekalian, kalau tanya anak lain pula, pandangan anak lain pula. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu semua yang ada di atas muka bumi ini. Allah Taala jadikan untuk kita. Mana apa? Lakum tu lil intifa', untuk memanfaatkan. Jadi sebab itu, selagi ada manfaat untuk kita, kita perlu menggunakan dia, hukumnya adalah halal. Jadi maksud Nabi tadi ini adalah bunuh saya saja. Bunuh. Jadi sekarang ni kita memerlukan dia untuk sebagai umpan, bagi kita mendapat ikan, bagi kita makan dan sebagainya. Dia akan redha insya-Allah. Macam kita kata kita nak makan lembu, kita nak kena sembelih dia. Memanglah nampak macam dia sakit, tapi dia tak sakit. Sebab Allah Ta'ala jadikan dia bagi makanan kita, dan Allah Ta'ala sendiri suruh kita sembelih. Jadi kita guna katak itu untuk kita mengair, dipanggil. Dan untuk kita mancing ikan dan sebagainya. Cuma kita nasihatkan mana kita bunuh dia bagi mati. Tapi ada pula yang pemancing, dia kata, ustaz, kalau katak mati maka ikan tak respon lah. Dia suka tu hak yang fresh tu. Kalau mengenai itu tawakal Allah lah. Jadi begitu, itu pandangan peribadi ni lah, wallahu alam dan sekalian. Tapi ada ustaz-ustaz yang tengok dalam distrik, dia kata tak boleh bunuh. Mana cari umpan lain. Cari umpan lain. Tapi anda tengok dalam nasnya begitu. Allah Ta'ala jadikan seluruh yang ada di muka bumi ini, mereka adalah hamba manusia. Dan Allah Ta'ala nak manusia ni pula dia hamba kepada Tuhan yang satu saja. Ya, aku jadikan untuk kamu semua sekali. Dan kamu pula jangan pula jadi hamba mereka pula. Tapi kita ni berkalih jadi hamba tanah, hamba bendang, hamba kedai, hamba sama-sama kita. Itu sudah lari konsep tu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu apa tadi tajuk dia? Ajalalah, tuan-tuan dah fahamlah. Cuma berapa hari nak tahan? Berapa hari nak tahan tu untuk dia balik menjadi halal? Imam Ahmad kata hendaklah ditahan 40 hari. Kalau ikut fatwa Imam Ahmad ni, jenuh kita tuan-tuan sekalian. Dinukil dari Ibnu Umar, unta 40 hari, kambing 7 hari, ayam 3 hari. Ayam 3 hari, insya-Allah bersih selepas itu. Menurut mazhab Syafi'i, tidak ada tempoh tertentu. Tetapi dirujuk pada kebiasaan atau ditahan hingga diyakini hilang najis atau bau busuk pada haiwan jalalah itu. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, berlaku juga pada zaman kita ini tumbuhan yang disiram dengan air najis. Selain haiwan, ada kalanya tumbuh-tumbuhan juga disiram atau dibajai dengan air najis. Apa hukum makan buah atau tumbuhan yang disubur dengan najis itu? Menurut mazhab Syafi'i, masih halal makannya. Kerana dengan dibajai dengan najis atau tumbuh di atas najis, tidaklah ain pokok itu menjadi najis. Dalam pada itu makruh memakannya jika berbau, bukan berbau. Tuan-tuan kena pindah. Berbau najis. Asal-asalnya tak kot. Ada tuan-tuan beli buah jambu bau najis. Buah jambu belah Perak tu, kawan-kawan nak cerita tu memang mereka gunakan, dia panggil baja-baja tu yang ni lah. Tapi kita tak bawa apa pun. Dia biasanya pokok tu tulung tapis untuk kita lah. Daripada akar sampai tu tulung tapis. Itu sistem alam gitu. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan hebat tuan-tuan sekalian. Dia main sistem pokok. Dia yang paling kagum sekali pokok nyok lah. Kita tuan-tuan sekalian, bangunan satu tingkat mesti kena pakai pam lah. Tapi macam mana pokok nyok ni, ayak nyok boleh duduk dalam buah. Kami tinggi pokok nyok. Dia pakai pam apa kamu? Dia boleh naik isi pokok dia. Banyak pula buah-buah. Buah nyok. Itu Allah Ta'ala jadikan. Dia menyanggah graviti. Kan dia sistem graviti dia meruntun. Tapi dia boleh naik. Jadi sistem begitulah. Pokok-pokok Allah Ta'ala jadikan. Jadi sebab itu. Tapi Imam Ahmad dia agak strict. Dia kata apa? Haram makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang disiram dengan air najis.
fatwa semasa. Sebelum kita fatwa semasa, tuan sekalian, ada soalan sebelum kita. Ya, berbalik kepada tadi apa pandangan ada pro and con apa nama teman-teman yang di dalam najis. Kalau najis yang makanan yang binatang yang halal makan tu lah. Kalau macam Ustaz cerita bab jamu tanah perak ni, mungkin ada sebab najis tu haram lah. Najis daripada binatang yang haram. Macam mana? Najis binatang yang halal pun haram. Dia tetap najis. Bukan pokok dibuat baja daripada najis binatang. Baja maknanya harus. Contoh. Dia sekarang ni kita tengok kita kan ada baja tai ayam. Tak babi je. Ada. Dia cuma masalah sekarang ni tai babi tu, masalah dia adalah kalau orang Melayu yang menggunakan baja itu, dia kena samak. Bukan samak pokok tu, samak dia tu. Dia yang pegang. Dia pegang tu. Dia kena samak. Ya. Jadi itu risiko dia. Tapi kalau baja tai ayam basuh gitulah sebab dia najis biasa. Dia najis macam najis normal. Nabi Musa. Tapi kalau anjing dan babi ni dia najis mughallazah. Jadi sebab itu tak sesuai dengan orang Islam. Satu lagi, yang kedua ni tuan-tuan sekalian, kita ni bila kita berniaga, kita jangan ambil kira pandangan kita saja. Kita kena ambil kira pandangan masyarakat macam mana. Itu amanah di sudut kita. Kalau orang tahu kita menjual ataupun kita bercucuk tanam dengan menggunakan baja tai babi contohnya, masyarakat nak beli tak dengan kita? Kita tentu tak akan beli. Jadi kita kena jaga sensitiviti masyarakat itu. Tapi kalau guna tai ayam, tai lembu, tai kambing, itu masyarakat sudah menerima sebagai baja. Sebagai penggunaan sebagai baja. Ya. 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 Dia balik pada hadis yang pertama, iaitu Nabi mengharuskan, bahkan mengarahkan kita untuk membunuh haiwan yang perosak. Contoh anak-anak. Jadi semut ini kita tengok. Kalau semut yang tidak merosakkan, tidak boleh kita bunuh. Tapi kalau semut itu semut yang merosakkan, maka dia balik pada yang pertama tadi, kiaskan kepada 5 fawasik tadi yang Nabi suruh bunuh tadi. Karena kalau dia tidak mencederakan kita, dia mencederakan orang lain. Anak-anak pun sama. Kalau dia tak mencederakan rumah kita, dia pergi cedera rumah jiran kita. Jadi sebab itu dia makhluk perosak, merosakkan harta benda, maka harus untuk kita bunuh dia. Jadi semut ni tuan-tuan sekalian, kalau susah juga kita nak sebut, kadang-kadang semut ni dalam rumah kita, walaupun dia taklah ganggu sangat, tapi bila dia duduk dalam rumah kita tu, dia akan menyebabkan kita tidak selesa. Itu masalah dari situ. Maka pada ketika itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tak perlu membunuh, tak boleh bunuh. Kalau kita rasa mengganggu keselesaan kita, mengganggu tempat asal bunuh, kita bunuhlah. Ya, gitu. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, sebab nak sebut tegas kata boleh pun, kita masalah syarak ni dia balik pada budi bicara masing-masing lah. Sebab memang ada nas Nabi melarang kita bunuh semut, maknanya kita tak boleh bebas lah. Asal bunyi semut saja tuan-tuan nak bunuh. Maknanya tengok, kalau yang mengganggu kita saja, itu kita bunuh. Tapi kalau cicak memang tuan-tuan kena bunuh. Memang ada hadis yang sahih Muslim, Nabi suruh kita bunuh cicak. Ada kawan namanya daripada Yaman, dia kata orang Melayu memang penyegan bunuh cicak, dia kata. Saya kalau cicak, dia tengok muka saya, dia lari. Tapi kalau tengok orang Melayu, cicak relax. Tapi memang betul tuan sekalian. Tembaklah dengan orang aja bunuh cicak. Memang cicak dia kenal. Muka ni dia kata ni, nak aku kalau duduk saja. Jadi cicak memang Nabi suruh bunuh. Cicak memang haiwan yang sunat dibunuh, sabit dengan hadis Nabi SAW. Fatwa semasa yang pertama ketam batu. Ya. Ayam yang dimakan dengan hasil makanan yang buat daripada daun. Itulah masalah tuan-tuan sekalian. Peternak lah ni. Dia ayam sama, lembu pun sama. Bila dia nak besar, dia kena ada protein. Jadi protein ni dia ambil daripada soya, dia ambil daripada ikan. Itu yang protein yang bersih lah. Dedak-dedak yang dicampur dengan ikan, dicampur dengan soya. Tapi mahal. Dan protein yang murah adalah daripada darah. Jadi darah-darah di pusat sembelihan tu,
diproses mula, dijadikan sebagai sebuk dan dicampur dalam dedak, dibagi makan. Itu bahan penggemuk dia panggil. Dan bayangkanlah kalau mai daripada Cina dan darah apa yang banyak. Jadi sebab itu dia bergantung kepada orang Melayu kita ni. Kenalah sendirilah, kena kerajaan kita lah, memang kena fikirkan lah. Buat dia panggil dedak, dia panggil untuk peternak-peternak, dia panggil untuk orang Islam, supaya orang Islam boleh makan yang baik-baik. Itu yang pertama. Tu belum lagi tuan-tuan dan puan-puan tengok dari sudut apa yang disuntik dalam ayam tu. Ayam dulu tuan-tuan, ayam kampung berapa hari, berapa 3 bulan baru boleh makan. Lah 45 hari memang dia suntik itu supaya ayam tu dia tak ada ingat lain melainkan nak makan saja. Hormon stres kalau tak silap anak tu disuntik, merosakkan pankreas dia kena makan. Dan hormon itulah yang nanti pindah dekat kita. Jadi kita menjadi stres juga, duk ingat nak makan je. Ya, wallahu a'lam. Dan kawasan yang paling banyak menyimpan bila disuntik dengan hormon bahan kimia ni, kawasan pada ayam yang paling banyak menyimpannya itu dikatakan, wallahu a'lam, tuan-tuan baca baliklah, ialah kulit dia tu. Jadi sebab itu tak digalakkan untuk kita makan kulit ayam, kecuali kalau tuan-tuan nak makan ayam kampung. Ayam kampung pun orang kecoh juga lah ni pun. Ya, ayam kampung maknanya yang betul-betul dia beli di kampung, bukan ayam kampung yang diternak. Spesies ayam kampung tu diternak, dia mahal lah. Yang dia mahal. Jadi tuan-tuan sekalian, beza kalau kita tengok ayam kampung ni dari segi lemaknya, dari segi itu beza. Kalau tuan-tuan pergi pun dia tahan lama, dia tak macam ayam lah, dia mudah basi sebab dia panggil daging dia tu dia tak elok. Ya. Jika sekiranya dia merosakkan, jika boleh kita bunuh dia, sudah berselian idza qataltu fa asnu qitlah, bila kamu bunuh dengan sebaik-baiknya. Mana bunuh dengan cara yang mati cepat. Ya? Boleh sudah berselian, tembak, kemudian racun dan sebagainya lah. Tapi yang sebaiknya ialah kata Nabi, fa idza qataltum fa asnu qitlah, bila kamu bunuh, mana kira kamu perlu bunuh dengan sebaik-baiknya. Sebab monyet ni masalahnya, kalau dia nak makan, dia makan, tapi dia masalah dia ni, dia suka khianat. Itu masalah monyet ni, dia suka khianat. Habis semua buah dia rosakkan. Itu masalah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tak macam burung makan hak dia perlu saja. Tapi kalau banyak sangat burung-burung pun jenuh juga. Ya. Ya. Dia balik kerana nak ikutnya, dia kena tahap lah. Dia kena tahap dulu dalam sari ke, bagi dia luah benda-benda yang kotor itu, kemudian balik pada suci. Sebab kebiasaan longkang di Malaysia ini tempat yang kotor, najis. Ya. Memang besar-besar tuan sekalian. Ya. Ada orang dia main jual, tak sebut nama, tak apa, sebagai contoh. Tak boleh tuan sekalian buat begitu. Dia menjual ikan tilapia besar-besar tuan sekalian ikan. Ada pun orang lain main turut main habak. Ustaz lain kali jangan belilah dekat dia. Ustaz tahu tak dia pergi menyala atas mana? Dia pergi menyala dekat Syuraba tu, sebelah Kebuntungan tu, situ. Tapi lepas dalam perut banyak dah lah. Apalah tuan sekalian, kita buat macam mana kita tak tahu kan, kita nak tolong dia. Tapi tuan-tuan tak tahu siapa-siapa, dia tak mengumpat insya-Allah. Kerana seorang yang kena orang tu. Jadi maknanya orang kita ni kadang-kadang mungkin dia miss lah ilmu dan sebagainya. Allah Ta'ala mengampunkanlah. Tak boleh, kita kalau jual ni kena jual yang bersih, yang elok. Jadi kalau kita tahu, kalau tuan-tuan tahu dan perlu nak makan, kena tahap dulu lah, bagi agak sari ke, bagi dia duduk tu, dia keluar semua, dia panggil apa, kotoran-kotoran yang ada pada dia. Anda pernah dulu, lama sangat dah dulu melawat satu tempat, dia berbelah ikan di Rawang. Memang mereka sebelum jual tu mereka tahap dulu, angkat tu dulu untuk buang. Sebab bukan pasal agama sangat, tapi pengguna-pengguna dia tak nak ikan yang berbau busuk. Jadi kadang-kadang bau busuk bukan makanan najis tu,
kena tanah. Ada spesies tanah yang mana memberi kesan pada ikan tu. Jadi bila customer beli, kali kedua dia tak mau beli dah. Dia kata, tilapia kamu bau busuk, bau tanah. Jadi caranya adalah ditakung dulu, kemudian dia masuk air bersih, air tawar, nanti dia akan luahkan. Jadi isi tu akan jadi elok balik, bersih balik. Tapi ada tanah-tanah yang kita pasti tengok, dia tak bau pun, tilapia tu. Mana tanah tu sungai, dipanggil yang tanahnya elok. Ini kita tengok ketam batu. Ini ketam batu, tuan-tuan sekalian, ya. Ini ketam angin. Duduk di pantai. Ya. Jadi kita tengok ujung tu. Manakala ketam batu dan juga ketam angin. 65 tu rujukan bawah tu. Tapi pasal apa jadi besar. Patut nota kaki dia ni kecil. Makanya ketam batu dan juga ketam angin yang bermain di atas batu dan pesisir pantai di Malaysia yang hidup di air dan di darat adalah haram dimakan kerana kehidupannya yang hidup dua alam. Jadi ketam ni kalau tengok fatwa ni dari mana? Daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan tahun 2023, baru lagi lah. Ya. Jadi ketam ada dua jenis. Ketam air dan juga ketam dua alam. Dan kata dia ketam batu dan ketam angin ni hidup dua alam, tidak boleh dimakan lah. Kemudian ketam nipah, Jabatan Mufti yang sama Wilayah Persekutuan juga 2016, ketam nipah hukumnya halal. Yang ketam nipah hukumnya halal, iaitu mengambil hukum binatang air. Ketam nipah ni yang mana satu? Ya. Tuan-tuan dan puan tengok istilah kan. Sekalipun ia boleh hidup juga di luar air, tetapi bukanlah dalam jangka masa yang lama, kerana itu ia masih dalam kategori binatang air. Ini perbezaan dia. Ketam nipah halal, ketam batu haram. Tuan-tuan baca tak beza dia tu? Pasal tak beza? Beza tak mana? Ni bawah ni, tam bawah. Pedayung dia panggil beza ketam nipah. Ini dia tak ada. Ya, ketam nipah. Ketam nipah halal, ketam batu haram. Ya. Tak ada fatwa, tak ada jawapan. Ya. Ketam nyok tu ketam nipah, mengikut maklumat kan. Ya. Sebab masalah ini okey, tuan-tuan sekalian ya. Okey, itu ketam ya. Sekarang ni belangkas. Belangkas tuan-tuan sekalian ya. Berdasarkan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, belangkas berada dalam kategori haiwan air. Majlis Fatwa Kebangsaan, belangkas dalam kategori haiwan air, bukan haiwan dua alam. Kerana itu ia adalah halal dimakan. Bukan telur saja, sekali dengan belangkas pun. Majlis Fatwa Kebangsaan telah keluarkan fatwa. Jadi fatwa kebangsaan ni dia di forum dia banyak dan sekalian ya. Termasuk mufti-mufti seluruh negeri. Mereka dah kaji, dia haiwan air, bukan haiwan dua alam. Jadi bolehlah untuk kita makan. Okey, alhamdulillah selesai tuan-tuan sekalian. Cuma nak tunjuk burung. Ini sebagai pengalaman jelah tuan-tuan sekalian ya. Burung-burung yang disebut dalam kitab Minhaj Imam Nawawi. Burung yang haram dulu disebut istilah burung rakhamah. Di gambar dia. Ya, dalam Wikipedia Arab. Jadi orang Arab tahulah ya. Dia berkongsi. Ini bukan ayam ni, tuan-tuan tengok ayam. Memanglah macam ayam. Tapi dia macam burung lang. Ha? Tengok mulut. Ya, tu. Rakhamah. Okey, ni spesies macam burung lang juga ni. Al-Baziah tu, kalau tuan-tuan tengok Al-Baziah ni burung lang ni. Ni Al-Baziah. Spesies lang. Ini haram. Burung bas. Sejenis elang juga haram. Disebut dalam kitab mazhab Syafi'i. Kemudian lagi burung syahin, falco, belalang. Ini pun sama juga. Burung lang juga kan. Ya. Kemudian burung sakar pun elang juga. Haram juga.
Burung uqab Raja Wali ni, yang Arab panggil uqab, pun haram dimakan. Burung hidaah, ini sebut oleh Nabi dalam hadisnya, hidaah pun haram dimakan juga. Kemudian burung herring, nasar, pun haram dimakan. Ini semua pembangkai lah. Burung abqa, ni gagak. Ni gagak yang haram dimakan. Gagak bendang dalam kitab, anda pun tak boleh nak gambar, dia tak jumpa. Gagak bendang halal. Okey, saya bagi perkongsiannya. Saya ada satu istilah, saya pergi kalau ada Islam itu dia komoran. Komoran. Kalau ada Islam Melayu sudah saya tengok tu dia tulis gagak bukan gagak, dendang air. Dendang air. Ada warna hitam. Dia kaki penayung lah. Dia cuma warna dia macam warna gagak. Ya, dia penuh hitam. Memanglah kitab pun disebut hitam penuh. Rujuk kata istilah kita komoran. Komoran, Little komoran dan Indian komoran. Yang saya tengok dia main ni little komoran, kecil. Kecil ya kan? Ya. Tapi dia memang Dia duduk di bendang, di kawasan bendang. dia di benang ada, dia dalam kolam-kolam pun ada. Ya. Dalam istilah ulama dia kata haiwan gagak bendang dia panggil. Gagak bendang. Dia tak makan bangkai. Dia makan padi, dia makan ni. Walaupun dia spesies gagak. Okey, burung kakak tua babrak tak ada gambar. Dia ada gambar tapi tak ambil pada tuan-tuan mengenai dah. Burung merak pun haram. Kakak tua haram. Merak pun haram disebut dalam kitab itu. Kakak tua. Yang halal, kasawari. Halal. Ya. Kasawari. Kasawari ni bukan jenis kasawari. Ini burung kurki. Yang ni gambar dia macam apa tuan sekalian? Ini rasa ni banyak di bendang ni. Kelepas ni rasa cerah burung ni. Halal dimakan. Kurki, ya, halal. Dan ni burung kurki syai, jenjang Eurasia, pun masuk kategori yang halal dimakan juga. Burung usfur, ni pun disebut dalam kitab mazhab Syafi'i. Kita ni burung apa sekalian? Dalam bahasa Arab disebut usfur, burung ciak, ya? Ini halal dimakan. Okey, burung andalib, murai, ya. Murai kan sekalian? Andalib, kalau tengok dalam tu dia sebut murai lah. Andalib. Ya. Kemudian lagi burung sa'wah. Ini burung sa'wah. Ya. Okey. Lagi burung ni disebut dalam kitab. Zur-zur. Ya. Tak ada tempat kita rasanya, ada. Ini burung zur-zur. Okay. Ini burung jalak pun halal juga. Okay. Burung lak-lak bangau pun masuk kategori yang halal dimakan juga. Membangau. Ya. Nah, burung ayam halal dimakan, burung sintang halal dimakan. Baru ni tuan-tuan sekalian, dulu ada kawan tu nak minta dekat dia burung ayam, dia bawa macam-macam jenis burung. Termasuk salah satunya tu burung, dia kata burung apa ni, pungguk. Kita tanya dia, boleh makan ke? Dia kata boleh Ustaz, halal. Kita makanlah, lembut burung tu. Baru ni tanya orang tua, mana halal Ustaz burung pungguk? Tak boleh makan, orang tua tak makan. Burung pungguk. Tapi tengok orang tua bagi tahu tu, dia kata burung pungguk ni nak macam burung hantu. Ya. Tapi yang dia hantar dekat kita tu tak macam burung hantu. Yang bukan kot burung pungguk. Kawan tu pun dia tak tahu, dia tak kenal rumahnya. Ya, ni lama. Tapi burung tu dia nak macam burung, daging dia lembut. Selalu bila nak sembelih, anda akan cabut bulu tengkok ni. Cabut bulu supaya kita nampak leher. Burung ni, hak ni yang dia kata burung pungguk ni, cabut bulu sekali dengan kulit leher tercabut. Dia punya lembut tu. Bila kita masak tu pun dia lembut elok. Dia tak liat macam daging lain.
asalnya bukan burung pungguk lah. Dia habaq burung pungguk. Orang tua kata burung pungguk tak boleh makan. Ya, baru ni nak sembang lah dengan ni. Sembang pasal burung juga. Dia kata tak boleh makan. Selesai dah. Dalam selian habis semua. Tujuh kita hari ni, alhamdulillah. Tuan ada soalan sebelum kita tamatkan majlis kita. Ya. Ya. Mengenai makanan yang bercampur dengan semut dan juga lalat. Dia semut ni makanan dia panggil binatang yang dimaafkan. Jika dia panggil dia jatuh. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bila lalat terjatuh dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rejamkan dia. Itulah kita faham daripada hadis. Kerana sebelah sayapnya itu racun dan sebelah sayapnya adalah penawar. Kemudian aku boleh minum air tersebut. Ya, dimaafkan. Dimaafkan. Kerana dia bukanlah haiwan yang dia tidak ada darah dia panggil. Tidak berdarah mengalir. Itu dari segi syarak dia panggil. Dari segi syarak. Adapun dari segi kesihatan dan sebagainya itu tuan-tuan kena rujuk pada inilah. Pada dari segi kesihatan kan di sana syariat juga mengharamkan kita makan benda yang boleh mendatangkan mudarat. Jadi kalau disahkan oleh para doktor bahwasanya memang minuman yang ada semut, yang ada dipanggil binatang-binatang halus ini boleh memberi mudarat pada kesihatan, hukumnya haram. Walaupun dari segi suci, mana air yang dijatuhi lalat, semut dan sebagainya, dari segi nak ambil wuduk, boleh ambil wuduk. Tak kisah, tidak jadi masalah. Tapi bila nak minum air itu, tuan-tuan sekalian, kalau disahkan oleh pakar dari segi saintis lah kita kata bahawasanya ada bakteria dan sebagainya, maka haram kerana memudaratkan. Haram kerana memudaratkan. Ya. 34. Ya. Semua jenis cuka. Mana cuka contohnya? Contoh macam cuka tadi. Contoh cuka kita lah. Jatuh najis. Jatuh macam kita, kalau Rasulullah bagi contoh tadi, tikus. Jatuh tikus. Dalam tu. Bukan cuka tu. Maknanya sekarang ni, masuk yang ketujuh tu, ialah makanan yang dijatuhi najis. Kalau Nabi sebut pada kita, kalau makanan tu beku, buang yang sekitar dia tu. Kemudian yang baki tu, sebab bila beku, dia tak merebak. Tapi kalau cair, dia akan merebak ke seluruh makanan tu. Mana tak boleh makanlah semua sekali. Tak boleh makan semua sekali, letak di tepi, nanti adalah haiwan-haiwan lain yang makan. Contoh macam biskut kita jatuh, kuih jatuh, sudah mungkin kita tak boleh makan dia sebab campur dengan tanah. Kita letak di tempat yang mana orang tak pijak supaya boleh dimakan oleh kucing, oleh semut, oleh yang lain-lain. Jangan biarkan dipijak dan sebagainya. Kita tak boleh makan kerana kotor. Tapi haiwan-haiwan lain dia boleh makan. Ya. 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 Dia dari segi status buah itu halal. Sebab dia tak perlu sembelih. Dia masalah sembelih tu, Allah nak kita sembelih atas nama dia. Tapi bila sembelihan itu dibuat di atas nama Tuhan yang lain selain daripada Allah, maka dia sembelih tidak sah, maka status sembelih tidak sah, dia balik pada bangkai. Tapi buah ni dia bukan ada istilah bangkai. Cuma haram sebab ambil hak orang lain. Bila dia pergi curi hak tokong. Mana orang letak untuk tokong mayang. Kita tak boleh ambil dalam selian. Mana mencuri ni tetap haram. Walaupun bukan Islam. Dia tak haram. Ya? Walaupun milik orang bukan Islam. Dulu pernah dalam selian ada dua anak jadi mudir di Madi dulu. Di satu supermarket di Kangap. Ada kawan tu baiklah bagi orang kan, aku kenal dia kenal dia kata, Ustaz kami baru tangkap ada 2-3 orang budak sekolah agama mencuri supermarket. Kemudian bila disiasat mereka bagi alasan, Ustaz kata kalau nak curi barang orang bukan Islam. Alah. Itu kita yakinlah tak ada Ustaz ajak mereka tu. Mereka dah orang panggil apa? Nak lepas diri buat kata Ustaz ni panggil. Jadi kita pun tanya, awak sekolah Madi kan? Dia kata tak, Ustaz sekolah agama lain. Tapi maknanya tak boleh mencuri walaupun hak
Man azaz zimmiyan faqad azan. Dalam satu hadis menyebutkan barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi yang baik, mana yang tidak ada masalah dengan orang Islam, dia sama macam menyakiti aku sendiri. Mana dia tidak mematuhi perjanjian. Sebab orang Islam ni dia ajar oleh syarak, dia patuh perjanjian. Mana kalau dia dah buat perjanjian damai yang selamat dengan mana-mana orang, dia kena patuh. Dia tak boleh, orang kata apa, merosak perjanjian itu. Jadi orang bukan Islam yang hidup dalam negara Islam, yang diiktiraf oleh pemimpin pemerintah Islam, itu adalah perjanjian. Yang perjanjian yang diberikan oleh, sebab itu orang ada visa. Para ulama menyatakan bahawa walaupun dia itu daripada negara musuh sekalipun, kalau dia masuk dalam negara Islam dengan visa yang diberikan oleh orang Islam, tidak ada mana-mana orang Islam yang boleh mengapa-apakan dia. Kerana visa itu dianggap sebagai perjanjian. Yang dianggap oleh perjanjian. Ya. Ya. Dia dari segi hukum tidak jadi masalah. Cuma masalahnya takut dia bubuh benda-benda yang ni lah, yang tu kita bimbang lah. Ya. Dari segi hukum tidak jadi masalah. Sebab dia tidak ada kaitan dengan sembelihan. Tidak ada kaitan dengan sembelihan. Walaupun tuan-tuan bersekalian, kita cerita dan kita sedia maklum, kita hidup bukan dengan hukum saja. Tapi kita hidup dengan dipanggil, ada lagi lain daripada fiqah itu ada tasawuf. Lain ada segi waraknya, dari segi orang panggil apa, syubhahnya dan sebagainya. Kita bimbang takut dia panggil bila digunakan untuk pemujaan dan sebagainya. Unsur-unsur pemujaan itu ada di situ akan menjejaskan, kena bahaya juga tuan-tuan bersekalian. Walaupun kita nampak dia panggil unsur sihir, dia panggil. Unsur sihir. Yang mana fiqah dia tak bicara masalah sihir itu. Dia bicara masalah kalau tidak ada kaitan dengan hukum haram, maka hukum dia halal. Paling-paling tinggi makruh. Dia tidak akan pergi kepada haram itu. Tapi kita tahulah benda sekalian, benda-benda yang berkait dengan syaitan ni, dia ada dia panggil kesan buruk dia. Ya, jadi kena jagalah. Kita nak makan ni, kalau dia tahu kata dia memang digunakan untuk kong dan sebagainya, tak boleh kita makan lah. Bukan dari segi hukum, tapi dari segi orang panggil, dari segi kesan yang kita tak nampak itu. Ya. 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 Dia boleh bunuh sebab dia masuk dalam fawasid, binatang jahat, binatang perosak. Macam anak-anak. Ya. Kengga, tapi sebenarnya kengga ni tuan-tuan bersekalian, dia positif. Kengga lah yang menjaga pokok tu. Bila tak ada kengga tu lah mainlah jenis semut. Kengga ni dia jaga buah, dia tak merosakkan buah. Dia beza dengan ada sejenis satu semut lagi. Dia merosakkan buah. Air kencing dia saja tu boleh merosakkan bunga dan sebagainya. Tapi masalah dia tak rosakkan buah, dia lawan tokek. Itu masalah dia. Bila tuan pokok nak pergi ambil, dia pergi serang kita pula. Sekali dengan dia kita terpaksa bunuh dia. Jadi sebab itu sebenarnya kalau kita pandai dan selian, sebenarnya tak perlu penggunaan racun. Sebab dia binatang-binatang ni dia yang protect. Dia yang jaga pokok tu daripada racun. Tapi masalahnya sekarang ni kita nak tangani dia tu pula. Nak menangani dia tu pula yang menjadi masalah pula. Jadi tuan-tuan bersekalian, begitulah. Ya. Ya. Ya, tuan-tuan sekalian, dari segi fatwa ulama kata dia haiwan dua alam, tapi dia tak sama macam arak. Arak itu memang qat'iyan, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya dia haram, jadi buat ubat pun tak boleh. Tapi lah masalah ketam, angin dan sebagainya, di sana ada fatwa yang mengharuskan dia ambil daripada mazhab lain. Kalau perlu untuk buat ubat, dia kena bertaklid pada fatwa yang mengharuskan. Ya, tapi dengan syarat kata alim ulama kita, kena confirmkan bahwasanya ubat itu benar-benar memberi
memberi kesan yang baik. Jadi kalau andaian saya sebagainya, maka dipanggil yang paling afdalnya ialah kita kekal dengan mazhab kita lah. Ya. Daging yang dimakan secara mentah dan bersih dari darah, contohnya makan kerabu daging, boleh tuan-tuan bersenang. Sebab dengan sembelihan tu sudah menjadikan daging haiwan tu suci, dan darah yang terperangkap dalam daging itu dimaafkan. Sebab tu anda pernah tengok sendiri, orang tua-tua sendiri pun dia makan daging mentah. Ya, buat ubat kata dia. Buat ubat apa tak tahulah, tak ada menuntut ni kata. Dia daging mentah. Empat bahagian tu dia makan untuk buat ubat. Kerabu daging mentah memang dibuat kerabu misalnya. Sashimi, daging ikan, isi ikan, makan Jepun pun boleh tuan-tuan. Tidak jadi masalah. Kerana darah yang terpangkap dalam isi ikan tu pun dimaafkan. Yang tak bolehnya darah yang terpisah itu. Yang tuan-tuan, ada bangsa kaum di sebelah Afrika sana memang mereka minum darah lembu. Itu Islam tidak boleh. Syariat Islam tidak boleh. Ya. Sebab itulah kita kata, bila tuan-tuan perap sekalian, ayam yang tersejat itu tidak boleh. Tak boleh tuang sekali. Kena ambil satu-satu. Sebab yang terpisah daripada daging, dia mengambil hukum daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi yang perap pun, maknanya, sebab itu biasa tuan-tuan sekalian perap terus masuk dalam peti ais, dan nanti dia mengelakkan daripada keluar, dipanggil darah itu. Ya. Ataupun tuan-tuan ambil kat satu-satu lah. Kat satu untuk goreng. Jangan tuang terus dengan besen tu, nanti air takungan tu pun masuk dalam tu. Ya. Ada soalan lagi? Ya. Ya. Dia itu berdasarkan pengalaman. Dia tidak ada penegasan daripada syariat. Ada pengalaman daripada ulama kita dulu, maknanya di antara yang mereka petuakan kepada anak-anak yang menghafal, yang mengaji ni, elakkan daripada makan atau minum air yang bercampur dengan semut, kerana dia boleh menyebabkan mudah lupa. Sama juga jangan makan kepala yang mudah lupa. Wallahu a'lam lah, tuan-tuan sekalian. Mungkin kepala tu kan satu, tak banyak. Yang tu pula sedap. Wallahu a'lam lah. Tapi itu kita dah kira sangka buruk dengan dipanggil apa orang tua kita. Tapi memang sejak anak lahir lagi lah, celik-celik mata pun orang tua tak bagi makan budak-budak ni. Budak-budak yang bagi Quran ni, orang tua tak bagi makan kepala. Dia kata nanti bengap nanti. Payah mengaji. Itu pedai pun tak bagi makan. Pedai ayam. Itu pun dia tak bagi budak-budak makan. Dia kata nanti masuk jawi payah. Macam-macam. Okey. Ya. Okey ya, tuan-tuan sekalian ya, boleh. Okey, sampai 2 jam. Tak sampai lah, okey lah, tak sampai pun. Ya, dia masuk 2 jam tu, mana tak lebih 2 jam. Kalau kurang tak apa, yang lebih. Ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, selesai kita. Dan anda terbitkan semula. Untuk perhatian tuan-tuan, sebab ada dah tuan-tuan yang dah beli dah. Ya, ada zikir-zikir harian ni, anda terbitkan semula dalam edisi yang besar lah. Yang saya besar dulu kecil, perasan tak? Yang kecil. Ya. Ini zikir-zikir harian daripada hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak yang tak ada lagi, boleh beli. Ataupun tuan-tuan yang teringin nak wakafkan pun boleh wakaf, beli untuk wakaf. Sebab anda akan guna, macam di surau anda tu, anda akan guna mingguan. Maknanya setiap minggu sebelum mula kuliah tu kita akan gunakanlah. Di sini sikitlah tuan-tuan sekalian. Yang lain tu agak ringkas, tapi yang memang nak masukkan agak detail, iaitu masalah doa syifa untuk penyembuhan dan juga untuk kesihatan. Itu anda masukkan sebagai
yang agak panjang. Yang lain tu yang pagi petang tu sengaja nak ringkaskan. Kerana banyak kitab-kitab lain dah banyak. Tapi yang ini anda tengok tak banyak kitab-kitab yang mengungkapkan zikir-zikir untuk kesihatan dan juga untuk syifa. Jadi tuan-tuan jadikanlah sebagai amalan harian. Mudah-mudahan sihatlah kita. Cuma satu yang tuan-tuan sekalian, bila kita nak sihat ni jangan letak awet muda. Ya, nanti kita akan kecewa nanti. Ustaz, saya baca doa Allah Ta'ala ambil juga pendek umur saya ni. Tuan-tuan bagi sihat. Maknanya supaya kita ni boleh buat ibadat. Kalau umur pendek pun tak apa. Mana kita mati dalam keadaan sihat dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak buat ibadat, boleh main ngaji, itu yang penting. Ya, umur itu rezeki masing-masing, umur panjang ataupun pendek. Yang penting sihat. Itu tujuan kita. Supaya kita boleh kekal sihat dan mata kita pun boleh tengok. Sebab kita nak mengaji lagi, kita nak baca Quran dan sebagainya. Ya. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, dan doakanlah kita cuti 2 minggu. Baru ni nanti lupa nak beritahu dalam kuliah baru ni. 13 sampai 24-25. Kebetulan mati mau cuti juga. Cuti. Kebetulan mati cuti. Doakanlah kami selamat pergi, selamat balik dan selamat mengerjakan umrah di sana insya-Allah. Ya. Dan tuan-tuan yang ada hajat nak suruh doa pun tak apa, boleh WhatsApp saja. WhatsApp saja sepanjang ada di sana, tuan-tuan WhatsApp saja. Insya-Allah. Biasa-biasanya masa panjang. Di sana tu memang masa tu memang panjang lah. Dalam Masjidil Haram tu boleh nak tolong doa sambil-sambil nak tunggu semayang, lepas semayang memang mengajak pun tak ada sana. Memang begitulah, nak akan layan lah. Nak akan layankan mana doa-doa tuan-tuan sekalian tu. Sambil-sambil tuan nak doakan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.